Hakikat diri kita ialah ruh. Jadi bagaimana kamu nak merdekakan dan nak mengembalikan kekuatannya, tidak lain kamu mengembalikan dirimu yang sebenar, iaitu rohanimu kepada Allah, dengan kamu keluar daripada dirimu. Keluar daripada dirimu, yakni kamu keluar daripada nafsu. Kerana yang menjadi penghalang kita dengan Allah ialah nafsu. Yang menjadi hijab kita dengan Allah ialah nafsu. Justru itulah tasawuf tidak lain. Tasawuf hanya membicarakan bagaimana nak bersihkan nafsu. Itulah tasawuf. Dan ini perlu kepada mendapat pengalaman-pengalaman. Jadi seperti mana saya sebut, bukan sekadar hanya mengaji ilmu tasawuf, tetapi kalau tidak bersalik, maka ilmu tasawuf itu sekadar ilmu. Tetapi tasawuf itu tidak benar-benar hidup dalam hatimu. Maka bagaimana nak dapat sifat-sifat yang dibahaskan oleh para ulama-ulama sufi dalam kitab-kitab tasawuf, dia perlu kepada pengalaman. Pengalaman inilah perlu kepada tarbiyah. Maka dua perkara yang penting dalam perjalanan makrifat. Yang pertama ilmu, yang kedua ialah pengalaman. Nak dapat ilmu dengan pengajian, kita dapat sikit kepahaman. Mengaji kitab tauhid sifat 20, kita mengaji kitab-kitab tasawuf sebagai asas ilmu, kepahaman, pencerahan. Namun jangan terhenti hanya ilmu saja. Kita perlu mendapat pengalaman. Pengalaman rohaniah itu penting. Pengalaman-pengalaman, pembukaan waridat, kurniaan yang bersifat batin dan anugerah batin itu penting. Maka nak dapat pengalaman itu tidak lain, itu mesti mendapat tarbiyah daripada guru. Ilmu kita mengaji masing-masing, dan saya dipahamkan di sini memang mengikuti kelas tauhid sifat 20 bersama dengan kurs, beberapa orang kurs dengan beberapa orang tuan-tuan guru. Kita mengaji sifat 20. Kita faham pembahasan sifat 20. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kemudian kita faham juga di sana ada ta'alluq, peranan-peranan dan tugas-tugas. Jadi untuk dapat kepahaman perlu kepada ilmu, kita mengaji. Namun jangan terhenti di situ. Kita perlu mendapat pengalaman. Jadi pengalaman ni, macam saya baca kitab Minhajul Abidin, saya sebut, janganlah kita duk cerita pengalaman orang. Kita duk cerita pengalaman orang, makam sabar, makam tawakal, redha, makam. Sampai bila kita nak cerita makam orang? Kita nak cerita pengalaman orang. Sampai masalah kita pula cerita pengalaman kita. Jadi kita duk baca kitab-kitab tasawuf ni, kita duk cerita dan dengar pengalaman orang-orang yang telah berjalan kepada Allah. Kita sampai bila kita nak dengar cerita orang, pengalaman orang, maka kita juga perlu kepada pengalaman kita dan penceritaan diri kita. Maka pengalaman inilah perlu kita ambil zikir daripada guru-guru rohani. Dipalu Allah, Allah, dihentak kalbu Allah, 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 sehingga bersih, sehingga Allah buka tirai satu demi satu, satu pembukaan demi pembukaan, sehingga tidak ada lagi rahsia dirimu dengan Allah. Bahasa mudah, ketika Allah Ta'ala nak memperkenalkan dirinya dalam batin seseorang yang dikehendaki oleh Allah, seperti mana dia buka tirai, dia buka langsip, dia buka apa yang menutupinya, nyatalah Allah dalam batin, nyata senyata-nyatanya, sehingga dia melihat segalanya ialah semuanya ialah kenyataan Allah. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, yang saya akan bahas dalam kitab Allah Syariat Hakikat 2 nanti. Justru itu tarekah ialah jalan. Maka wajib bagi orang yang nak mendapat kejayaan dan kemenangan di akhirat nanti, nak mendapat makrifat, nak dapat penyaksian di sana, perlu kepada bimbingan dan tarbiyah. Walaupun ia sebesar-besar ulama, hatta dia seorang ulama alim sekalipun, dia perlu kepada guru. Boleh faham? Walaupun dia seorang yang alim sekalipun, seorang ulama sekalipun yang menguasai dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain daripada ilmu tasawuf pun, bagi dirinya kalau dia nak berjalan kepada Allah, maka dia perlu kepada guru. Sayugianya dia memiliki guru, walaupun dia ulama, walaupun dia seorang yang alim sekalipun, namun qalbunya mungkin awam. Ada orang yang pada ilmunya alim tapi pada qalbunya awam. Ada orang yang pada ilmunya seperti orang awam namun qalbunya arif billah. Boleh faham? Alim dengan arif ni tak sama.
Orang yang alim iaitu kalangan ulama-ulama fiqh, ulama-ulama mutakallimin, ulama-ulama tasawuf. Itu alim. Dia alim dalam ilmu bahasa Arab, dia alim dalam ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, mantik, bayan, sebagainya. Dia alim. Dia ulama hadis, dia ulama fiqh, dia alim. Namun arif ini ialah orang yang Allah Ta'ala angkat, dia telah wusul kepada Allah. Dia arif. Maka ada orang dia pada zahirnya tak alim. Dia bukan ulama, dia tak boleh kuasai banyak bidang ilmu. Namun qalbunya arif. Qalbunya al-arif billah. Apa itu al-arif billah? Orang yang kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Itulah al-arif billah. Berarti kalau dia ulama sekalipun, namun kalau hatinya awam, hatinya bukan khawasul khawas, dia perlu menjalani perjalanan sulukiyah kepada Allah. Dia perlu kepada guru, dia perlu kepada bimbingan, dia perlu kepada mursyid. Walaupun dia Imam Ghazali, siapa tak kenal? Seorang mujtahid, seorang alim. Namun ketika dia merasai ada something, ada kelompongan dalam hatinya, maka dia mencari seorang guru. Itu Imam Ghazali. Kita bukan Imam Ghazali, bukan Imam Surah. Imam Ghazali seorang yang sudah alim, seorang yang mujtahid, seorang yang menulis kitab. Ketika dia terdetik ada satu perasaan yang perlu dia baiki, sehingga dia tinggalkan pakaian ulama. Maksudnya ini cerita ni boleh kait di sini. Tinggalkan serbannya, tinggalkan jubahnya, mencari seorang guru yang boleh memberi rawatan ke dalam qalbu. Itu Imam Ghazali yang hidupnya dengan ilmu, siang malam dengan ilmu, menjadi tempat rujukan besar, menjadi tempat yang Masya Allah. Akhirnya dia mencari sesuatu yang dia tak jumpa dalam pencarian ilmunya. Dia bertemulah dengan guru, carilah guru. Kadang-kadang guru itu seorang penjual ikan di pasar. Ini nak latih bagaimana seorang yang alim jumpa seorang mursyid. Mursyid itu jual sayur di pasar. Bukan senang tu nak cabut kesombongan tu. Allahu Akbar. Boleh faham tak? Saya ulama kot. Saya dah tulis kitab kot. Saya ada PhD kot. Kalau zaman sekarang ni, kalau PhD tu rasa hebat dah. Doktor kot depan. Kan? Kenapa saya nak cari guru yang jual ikan? Kenapa saya nak cari guru yang jual sayur di pasar? Takkan saya nak cari guru yang hanya jadi tukang jahit kasut kaki lima jalan? Di kaki lima jalan. Inilah nak cabut kesombonganmu. Bagaimana kamu nak buang keangkuhanmu, nak buang kehebatan dirimu. Inilah perjalanan sufi. Nak buang kemuliaan diri itu. Seorang ulama nak duduk di hadapan seorang syekh yang barangkali syekh itu nak baca kitab Arab pun tak boleh. Kerana ukuran seorang syekh itu pengalaman yang Allah Ta'ala buka padanya. Tapi Allah bagi lautan ilmu kepadanya. Mungkin dia tidak ada latar belakang keluar daripada Al-Azhari, keluar daripada Maghribi, dia bukan keluar daripada tidak ada ijazah, tidak ada sarjana, tidak ada PhD. Namun kerana dia sudah bersalik dan dia sudah mendapat pengiktirafan daripada gurunya, mendapat izin untuk mendidik orang, maka walaupun kamu seorang syekh yang besar, kamu kena duduk di bawah dia. Allah. Inilah proses. Kerana ilmu ni ilmu limpahan. Kerana seorang guru tu dia akan berikan apa yang ada dalam kalbunya itu. Seorang guru tu dia akan limpahkan apa yang ada dalam batinnya. Maka seorang guru yang benar dia bukan sekadar mengajar. Sistem di universiti sekarang, pesara masuk, okey, assignment, dah keluar. Kadang-kadang ilmu tu tak bagi pun. Dia bagi semua tajuk, so buat assignment je. Itu sistem universiti. Tapi seorang guru yang sejati, yang hakiki, dia bukan sekadar hanya pindahkan ilmu, namun dia akan pindahkan apa pengalaman rohaninya. Dia akan pindahkan, dia akan transfer kepada murid. Maka ketika kita berguru, duduk dengan guru yang ada ahwal, ada maqam, ada qalbu yang hidup, kita akan dapat itu. Ketika kita benar duduk bawah dia, kita serahkan diri untuk dibimbing, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau hati kita ada kerendahan, hati kita ada kebenaran, jujur, kita ketepikan kesombongan kita ketepikan kehebatan kita ketepikan kemuliaan kita,
kamu akan dapat apa yang Allah Ta'ala buka dalam dada gurumu. Karena cahaya yang ada dalam dada gurumu itu akan masuk. Bahkan rahsia bagi perjalanan salik ni pada siapa? Pada guru. Rahsia perjalanan makrifah ni bukan pada kitab, bukan pada amalan. Kalau tapi bagi seorang guru yang dah ada maqam, dia akan bagi maqam itu pada murid. Kerana seorang guru dia tidak akan kedekut. Seorang guru yang benar dia akan angkat rohaninya murid itu. Bahkan dia menganggapkan lebih daripadanya. Itulah satu kenikmatan bagi seorang guru yang mursyid.